السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah rahmatnya pada malam ini, malam 4 Zulkaidah, kita dipertemukan semula. Terima kasih pada pihak masjid melalui Cik Azram yang hantar mesej untuk jemput saya pada malam ini. Didoakan abang-abang dan akak-akak sihat walafiat. Mudah-mudahan juga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai Ramadan 29 hari. Kemudian selesai dah bulan Syawal 30 hari. Sekarang dah masuk Zulkaidah. Tapi jamuan raya belum selesai. Besok memang ada jamuan raya. Malah satu masjid jemput untuk jamuan raya dalam bulan Zulkaidah. Tak salah nak buat jamuan. Cuma kalau bolehlah atas nama masjid ni biarlah selesai dalam bulan Syawal kan. Ini masuk Zulkaidah. Tapi tak salah lah, tak salah. Nak buat jamuan tak salah. Menandakan kita pada tahun ini sambut raya hebat. Cuma selepas ini kita akan terima satu lagi Aid, iaitu Aidil Adha. Agak-agak sambut raya Aidil Adha pula berapa hari lah rasanya. Walhalnya hari besar Aidil Fitri hanyalah sehari. Hari besar Aidil Adha 4 hari. Tapi rasanya sambut kita terbalik. Aidil Adha rasanya hari kedua pun tak ada dah. Termasuklah abang-abang depan saya. Sebabnya kemungkinan kalau di sini raya Aidil Adha, lepas raya buat korban, lepas tu selesailah. Esok tu 11 Zulhijjah, masih lagi hari kedua. Merasanya duduk di rumah pakai kain plekat, tak pakai baju dah. Walhal dia masih hari besar. Hari rayanya 4 hari. Maka salah satu tanda kita tunjuk pada Allah kita sambut hari raya termasuk dalam bab pemakaian. Jadi kita masih kena pakai yang cantik 4 hari itu. Tidaklah berselekeh supaya membezakan 4 hari yang besar itu dengan hari-hari yang lain. Jadi marilah kita jaga jugalah. Kita jagalah. Sebab Aidil Fitri sanggup kita pergi tempah buat baju baru. Aidil Adha tak tempah tak apa. Sebab dalam kitab dia kata sunat memakai pakaian terbaik. Yang lama ke yang terbaik. Tapi bukan sehari untuk Aidil Adha, adalah 4 hari. Abang-abang tu lepesan dekat isteri. Jangan duduk di rumah 4 hari itu dengan berkemban je. Langsung tak besarkan hari itu. Sungguh. Banyak isteri dianggap tak ada apa. Pakai t-shirt berhayang dah herut sana herut sini. Tak ada langsung perbezaan dengan hari-hari yang lain. Maka kena besarkanlah. Kena besarkan 4 hari itu.
Maka 5 hari besar itu diharamkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Wallahu a'lam. Baik, mengikut rekod saya, kita sudah pun selesai surah Al-Baqarah. Jadi kalau ikutnya malam ni kita nak masuk surah yang ketiga lah, surah Ali Imran. Tetapi untuk malam ini saya nak ajak abang-abang dan akak-akak nak pergi kepada satu ayat dalam surah Ar-Ra'd. Cuba buka surah Ar-Ra'd, muka surat 249. 249. Kita hanya nak tumpu pada satu ayat saja, iaitu ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Muka surat 249, ayat yang keempat. Ayatnya bermula dengan wafil ard. Ayatnya bermula dengan wafil ard. Kita bagi can kepada yang belum jumpa muka suratnya. Baik, terlebih dahulu marilah kita baca bersama-sama, ikut bacaan saya, ayat yang keempat surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Rewah. Baik. Abang-abang dan akak-akak, oleh kerana lama tak jumpa, jadilah apalah salahnya
Bagi kerja lebih sikit. Rindu nak suruh buat kerja. Cuba abang-abang, kakak-kakak baca semula ayat itu dan cuba kira ada berapa tempat yang kita diperintahkan membaca dengan hukum idgham ma'al ghunah. Dengan hukum idgham ma'al ghunah. Idgham ma'al ghunah, memasukkan bunyi bersama dengan dengung. Baca pelan-pelan. Saya minta abang-abang kak baca dan kira tu supaya nak ingatkan kembali salah satu daripada pecahan hukum bacaan yang terdapat dalam hukum nun mati dan tanwin. Maka salah satunya adalah idgham ma'al ghunah. Yang kuning ni Cik Azram, yang ni bukan whiteboard ya. Kalau tulis lekat terus. Jadi idgham ma'al ghunah, maksud idgham memasukkan bunyi nun mati atau bunyi tanwin ke dalam huruf yang dia jumpa, ma'al bersama, ghunah dengung. Jadi yang saya nak minta abang-abang kak kira berapa tempat kita baca tu adalah dengan hukum itu sajalah. Tak termasuklah hukum-hukum yang lain, perintah-perintah yang lain. Walaupun mungkin ada perintah yang lain yang juga kena dengung. Ini nak mintakan hanya hukum idgham ma'al ghunah. Jadi sepintas lalunya nak mengenali hukum idgham ma'al ghunah, iaitu apabila nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf iaitu ya, waw, mim dan nun. Kalau dah tulis ni rasanya dapat lah kot. Kalau tak dapat juga memang patutlah kena rotan. Saya ngusik-ngusik ya. 10. Jawapan yang pertama ada 10. Banyak benar tu. 10. Hai dakwat dah makin kurang. Dakwatnya pun dah tua, kita pun dah tua, dah kurang sikit dah kan. Cuba baca pelan-pelan kan. Abang kita terus orang pertama jawab 10. Cuba kira balik pelan-pelan. Nun mati ataupun tanwin, huruf-huruf bertanwin bertemu, berjumpa dengan 4 huruf itu, iaitu huruf ya, huruf waw, huruf mim dan huruf nun. Oh, naik satu ya. Tak apa, kita tukar. 10 naik sebelah. Naik sebelah. Okey, terima kasih. Naik sebelah. Ada jawapan lain daripada sebelah?
Jangan segan lah, jangan segan. Ya? 10. Belah sana? 11 ada dah. Belah sini? 10. Belah sana? 11. Maknanya 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Alhamdulillah lah. Maksudnya saya merasa gembira lah. Sebabnya jawapan dia tu kira tak lari jauh lah. Memang jawapan dia pun antara 10 dengan 11 tu je. Jadi maknanya walaupun lama tak jumpa, membuktikan bahawa abang-abang dan akak-akak adalah di antara orang yang sentiasa membaca Al-Quran dan memelihara bacaan serta mengambil tahu balik tentang hukum-hukum bacaan. Kira okey lah tu. Alhamdulillah. Jadi bila kita berjumpa nun mati atau tanwin bertemu dengan ya wa mim nun, maka dibaca dengan idgham ma'al gunah. Baik, mari kita tengok satu persatu. Kita tengok satu persatu. Kita tumpu pada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf itu. Baik, yang pertamanya baris kedua di sebelah kanan, ain tanwin dhammah. Ain baris 2 hadapan selepas huruf mim. Itu adalah idgham ma'al gunah. Kemudian tanwin dhammah huruf ta bertemu dengan waw. Bertemu dengan waw. 2. Kemudian selepasnya sekali lagi tanwin dhammah bertemu dengan mim. Tummin. 3. Kemudian selepasnya tanwin kasrah ba bertemu dengan waw. Biwa. 4. Selepasnya ain tanwin dhammah baris 2 hadapan bertemu dengan waw. 5. Selepasnya lun tanwin lun bertemu dengan sad. Lun bertemu dengan sad. Bukan ya? Saja tanya. Saya tak sebut lagi yang ke-6, masih lagi yang ke-5. Saja tanya. Kod kata ada kod ada kata ya kan. Bukan lah, bukan. Okey, ujungnya nun mati bertemu dengan waw. Betul kan? Lepas tu nun tanwin bertemu dengan waw lagi. Kemudian selepasnya nun mati bertemu dengan waw. Ya? Nun mati bertemu waw. Nun mati kalau hukum lain, apa hukumnya? Kalau hukum lain, apa hukumnya? Apa perintahnya? Tak apa, kita sambung dulu. Selepasnya nun tanwin kasrah, nun baris 2 bawah bertemu dengan ya. Kemudian hamzah tanwin bawah bertemu dengan waw, dan diikuti dengan dal tanwin bawah bertemu dengan waw. Kemudian di hujungnya bot tanwin bawah bertemu dengan fa. Bukan, jangan kali. Dan di hujungnya tanwin ta bertemu dengan lam. Juga bukan. Cuma di hujungnya tanwin mim bertemu dengan ya.
Kalau ikut pada ejaan, semuanya ada 12. Kalau ikut pada ejaan, iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf itu, kesemuanya ada 12. Cumanya daripada 12 itu, yang dibaca dengan hukum idgham ma'al ghunnah adalah 10. 2 lagi bagi kalimah sin wa. Dua kalimah, ada 2 kali ni. 2 kali kalimah sin wa, kita sememangnya tidak boleh membacanya dengan idgham ma'al ghunnah. Jadi yang ni yang saya nak kongsi sebenarnya. Yang suruh kira tadi saja nak bagi mendera abang-abang sekalian. Tapi yang nak tumpu yang ni lah. Sebab dalam satu ayat ada 2 kali sinwa. Jadi abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, maka disebutkan dalam hukum nun mati dan tanwin yang kita telah berkongsi 5 pecahan hukum. Kan? Yang pertama idgham ma'al ghunnah, nombor 1. Yang nombor 2 ikhfa, yang kita dah kongsi, ikhfa hakiki. Ini yang dengung. Nombor 3 iqlab. 3 ni yang dengung. Kemudian 4 dan 5 tak dengung. Yang ni izhar halqi. Dan yang kelimanya idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Jadi kebanyakan kita mengetahui bahawa hukum nun mati dan tanwin dipecahkan kepada 5 bahagian nama-nama hukum mengikut keadaan-keadaan dia. Jadi malam ni nak kongsi pecahan yang ke-6 dalam nun mati dan tanwin yang ni. Pecahan yang ke-6. Kebanyakan buku kitab tajwid dan ustaz-ustaz menyebutkan nama hukum dia. Nama hukumnya disebut sebagai izhar mutlak. Izhar mutlak. Cuma ada juga ustaz menyebutnya sebagai izhar idgham. Ada yang menyebutnya. Sebab sepatutnya hukum idgham masuk, nun mati bertemu waw masuk, tetapi dibaca izhar. Apa maksud izhar? Jelas. Sebab itulah bagi kalimah sinwa ini, nama hukumnya izhar mutlak, memang kena baca jelas sungguh. Jelas sungguh. Jadi abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, dalam kebanyakan buku tajwid, untuk pecahan yang ke-6 bagi hukum nun mati dan tanwin, iaitu izhar mutlak ini, maka yang masyhurnya terdapat 4 kalimah dalam Al-Quran. Yang pertama, kalimah dia adalah dun ya. Yang kedua, kalimahnya adalah bunyanun. Yang ketiga inilah dia, sinwanun. Dan yang keempat kalimahnya adalah qinwanun. Jadi bila jumpa dalam Al-Quran 4 kalimah ini, walaupun dia nun mati bertemu dengan 2 bertemu dengan ya, 2 bertemu dengan waw, maka jangan dibaca dengan idgham. Lebih-lebih lagi dibaca pula dengan idgham ma'al ghunnah. Sebab masih ada kalimah dunia dibaca idgham, terutamanya dalam doa lah.
Baik, kita pergi dulu kalimah dunia tu. Buka muka surat 31. Muka surat 31 surah Al-Baqarah, baris ketiga dari bawah. Wa minhum. Baik, kita baca dulu ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mewah. Maka yang kita selalu baca tu dalam doa nak penutup tu, inilah dia rujukan dia lah. Jadi kalau tolak dunia tu, cuba kira ada berapa idgham ma'al ghunah. Dua. Jawapan pertama 2. Ya. 3. Jawapan kedua 3. 4. 2, 3, 4. Ada orang duduk dalam semak tu, dia tunggu je. Nombor apa yang keempat ni? 2, 3, 4. Baik, kita tengoklah. Pertamanya wa minhum, mim mati bertemu mim. Itu bukan idgham ma'al ghunah. Itu adalah idgham mislain shaghir. Mim nun dateman bertemu ya. Yang tu adalah idgham ma'al ghunah. Kemudian baris bawah. Hasanatan, 2 kali hasanatan. Jadi ada 3 tempat idgham ma'al ghunah. Baik, kita pergi pada idgham ma'al ghunah ini dulu. Abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah. Memanglah saya pun mengakui tidak menjadi kesalahan atau tidak berdosa apabila kita baca doa tak jaga dengung tu. Tak apa. Tetapi kalau jaga itu lebih baik. Sebab yang kita baca tu petikan ayat Al-Quran. Kalau kita baca ayat itu dalam Al-Quran sekarang ni, kalau abang baca sekarang ni tak dengung, saya mesti kata salah. Jadi kalaulah boleh, ketika baca doa pun, apalah salahnya, masukkanlah. Walaupun tak salah kalau tak dengung, sebab qasad sebagai doa. Tapi kalau qasad sebagai ayat Al-Quran, kena jaga je. Kena jaga. Sebab kita nak minta sungguh-sungguh. Nak minta dunia, nak minta akhirat, minta hindar daripada neraka. Jadi kalau bolehlah,
Walaupun tak salah, tak dengung tak apa. Tapi kalau boleh didengungkanlah. Baik, bagi kalimah dunia masih juga ada, walaupun tak ramai lah, khalifah doa ataupun imam selepas mayang berdoa masih bacanya dengan idgham, walaupun tak dengung. Dia baca begini, contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Macam itulah dunya. Bila baca dunya, bermakna kita sudah idghamkan, memasukkan bunyi nun ke dalam ya. Walhal hukumnya izhar mutlak. Izhar mutlak ni maknanya memang kena jelas bunyi nun tu. Betul-betul kena tunjukkan bunyi nun tu. Dunya. Jadi kalau kita baca, kalau ada yang mengamalkan dengan dunya, mulai malam ni tolong ubahlah. Dunya, kerana hukumnya adalah izhar mutlak. Baik, yang kedua kalimah betul? Bunya kan? Kalimah bunya. Buka muka surat 551. Surah As-Saff yang ada kalimah ini, salah satu tempat lah. Muka surat 551. Surah As-Saff juga ayat yang keempat. Ayat bermula dengan Innallah. Jadi kalau abang dapat ingat yang saya bagi sebagai rujukan ini, besok kalau ada timbul orang tanya di mana ada dalam Quran, bolehlah tunjuk yang tu lah, kalimah-kalimah dia. Baik, kita baca juga bersama-sama satu ayat ini daripada surah As-Saff. Baca ikut bacaan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Rewah. Maka mulai pada kalimah saffan itu, fan ikhfa hakiki, tanwin bertemu kaf, ka'an nun bersatu wajibul gunnah, nahumbun mim mati bertemu ba, dia adalah ikhfa syafawi. Kemudian bunya, di situlah kalimah bunya tu, nun mati bertemu ya, jangan dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Dia kena izhar mutlak, jelaskan bunyi nun sejelas-jelasnya. Kemudian ya num, maka nummar itu dia adalah idgham ma'al gunnah. Itulah kalimah bunya, nun mati bertemu ya, tetapi dia bukan hukum idgham ma'al gunnah. Dan bagi kalimah yang keempat, kalimah ketiga kita dah consider sinwa. Kalimah keempat duduk dalam surah Al-An'am. Buka muka surat 140. Muka surat 140.
Ayat yang ke-99. Ayatnya agak panjang, ada 5 baris. Ayat bermula dengan wahuwallazi. Wahuwallazi. Baik, kita baca juga bersama-sama ayat yang ke-99 surah Al-An'am ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا panjang sangat ya. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Rewah. Jadi yang kita nak kongsi ni satu kalimah saja, iaitu kalimah qinwanun. Kalau daripada bawah kira naik kata 1, 2, 3, 4, 5, 6.
di belah kanan tu sekali kan. Jadi qinwa, nun mati bertemu waw. Kalau yang tak mengenali hukum izhar mutlak ini, kemungkinan akan bacanya dengan idgham ma'al gunah. Jadi kalau jumpa tempat lain yang kalimah sama pun, maka bacaannya samalah. Bacaannya sama. Kalimah yang sama. Maksud kalimah yang sama ni nanti kita terangkan apa sebab dia lah. Itu yang maksud kalimah yang sama. Baik. Sekali lagi, apa salahnya kita uji diri kita masing-masing? Ayatnya panjang. Ada berapa idgham ma'al gunah? Anggapkan kita baca tu terus je kan, sebab dia satu ayat. Kita baca pelan-pelan. Idgham ma'al gunah, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf, iaitu ya, waw, mim, nun. Kalaulah idgham ma'al gunah, nun mati dan tanwin bertemu dengan ya dan waw, dia adalah idgham ma'al gunah naqis. Kalaulah nun mati atau tanwin bertemu dengan mim dan nun, dia adalah idgham ma'al gunah kamil. Masuk sepenuhnya, naqis masuk sebahagian. Tak apa, saat lagi kita ni cari dulu yang ni, saat lagi kita ulang balik nah. Ya, jawapan pertama 8, 7. Ada yang 7, ada 8, ada yang lain 8. Maknanya daripada tadi pun jawapan yang dibagi tu 2 tu je, dekat-dekat. Tadi 10, 11. Lepas tu tadi yang kedua tadi berapa kan? Semua dekat-dekat. Okey lah tu. Hak mana yang dia hak betul satu je. Hak satu tu terlebih atau terkurang tu adat manusia lah. Kita kadang-kadang terlepas pandang kan. Jadi dalam ayat ini, cuba kita tengok nah. Yang pertamanya adalah khadiran. Khadiran. Tanwin bertemu dengan nun. Satu. Kemudian habbam. Tanwin bertemu mim. Kemudian mutarakibau, tanwin bertemu waw, 3 dah. Kemudian qinwanun daniyatun, tanwin bertemu waw, 5. Wajannatin, tanwin bertemu mim, 6. A'nabiu, tanwin bertemu waw, 7. Baru 6 lah, silap saya pula telajak. Baru 6 ya. Kemudian ujung mustabihau, tanwin bertemu waw, 8. 7. Dan yang terakhir sekali liqaumin, ada 8 semua. Yang jawab 7 tadi mungkin terlepas pandang, mungkin khadiran tu tak sangka. Sebab dia tumpu bertemu mim, lupa tekan bertemu dengan nun. Itu ya tujuan saya minta abang kira, mana yang terlepas pandang kita sebut, oh yang ni tadi tak apa nampak, tak jelas kan. Jadi qinwanun dia adalah izhar mutlak. Baik, jawapan tadi muka surat untuk sinwa, muka surat
249. Surah Ar-Ra'd ayat 4. Surah Ar-Ra'd ayat 4, muka surat 249. Baik, penutupnya. Kenapa 4 kalimah ini tak boleh dibaca dengan idgham ma'al gunah kalau ditanya orang? Maka abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, yang boleh dibaca dengan hukum idgham ma'al gunah, nun mati dan tanwin itu kalimah yang lain dengan huruf yang 4 tu. Nun mati bertemu waw, kalimah yang lain. Contohnya kan ayat ini saja contohnya. Khadiran nuh, antara ron dengan nu tu kalimah lain. Ron khadira punya, nun tu nukhriju punya. Sama juga habbam, ban tu habba punya kalimah, mim tu mutara. Sama juga kibau, maka ban itu kalimah lain, waminan itu kalimah lain. Dan bagi hukum izhar mutlak yang 4 itu, kerana nun dan nun mati itu bertemu dengan ya dan waw itu, bertemu dengan ya dan waw. Betul kan? Ianya adalah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Jadi maknanya kalau ada kalimah lain, walaupun bacaannya yang lain, tetapi kalau di dalam satu kalimah nun mati bertemu dengan waw atau bertemu ya, maka tak boleh baca dengan idgham ma'al gunah, dia dibaca dengan izhar mutlak. So ambil maklum sajalah apa maksud dunia. Dunia, kalau kalimah lain bukanlah kan, dia memang satu kalimah. Jadi apa juga maksud bunya? Maksud bunya ni bangunan. Bangunan. Bunya. Dia memang bunya tu maksud dia bangunan. Bukan bun tu kalimah lain, ya kalimah bukan. Dia memang kalimah dia bunya. Maksud sinwa. Maka maksud sinwa ni dia dalam satu kumpulan, serumpun. Serumpun. Dan maksud qinwa lebih kurang sama, dalam satu kumpulan, tapi lebih kepada setandan. Dia memang satu kalimah. Sebab itu tak boleh dibaca dengan idgham ma'al gunah. Hukum idgham ini hanya datang jika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan 6 huruf. Hukum idgham ada 6 huruf, termasuk lam dan ra. Dia adalah di lain kalimah. Di lain kalimah. Idgham ma'al gunah 4 huruf, idgham bila gunah 2 huruf. Itulah perkongsian pada malam ini. Baik, ada apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan? Ya. Bab korban. InsyaAllah yang saya boleh jawab, saya jawabkan. Pembahagian korban atau pembahagian daging korban yang afdal, panjang sikit ceritanya, tak apa lah. Abang-abang janji dengan isteri balik pukul apa? Saya janji dengan isteri balik selepas kuliah. Maknanya kalau pukul 10 habis kuliah, selepas pukul 10. Baik, kita boleh kongsi sikit lah, setakat yang saya belajar, setakat yang saya diajar tentang bab korban. Pembahagian yang afdal. Baik, abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, dia ada 2 perkara. Satu pembahagian masuk korban, satu lagi pembahagian setelah korban. 2 lah. Di pembahagian masuk korban dulu, untuk lembu, kerbau dan unta boleh sehingga 7 bahagian. Boleh sehingga 7 bahagian, bukan wajib 7 bahagian. Tapi sudah menjadi tradisi. Kita ni pegang mesti 7 bahagian. Ayat tu salah. Ayat kata mesti salah.
Bagi orang yang kaya betul-betul, seekor lembu dia seorang. Tak payah kongsi dengan orang lain. Kalau orang lain nak kongsi, beli hak lain pula. Kalau orang tukar-tukar-dekut pun tak apalah. Sebab saya dosa banyak kata. Sebab tujuan korban paling utama adalah minta kepada Allah menghapuskan dosa. Kan Nabi sebut, darah yang mengalir, bulu yang tumbuh, semuanya menggugur dan menghapuskan dosa. Itu tujuan, di antara yang tujuan yang utama dia. Jadi kalau dapat seekor seorang lembu, kambing, biri-biri, kibeh, memang kena seekor je seorang, tak boleh lebih. Tak dapat kongsi seorang, tak mampu 4,000, kita ada 2,000, ajak kawan 2,000, kongsi 2 orang. Cuma dibolehkan sehingga 7 pembahagian dia. Dan 7 tu pula, orang yang ke-7, dia kongsi pula dengan orang lain yang bukan dalam keluarga, tak boleh. Kongsi dalam keluarga tak apa. Abang-abang masuk 1/7 bahagian kan. Tapi abang kongsi dengan anak, dengan isteri, tak apa. Sebab kita dalam satu keluarga. Dia adalah sunat kifayah dalam keluarga. Padahalnya atas nama ketua keluarga cukup, semua orang dapat pahala dalam keluarga sajalah. Kongsi dengan lain tak boleh. Kalau kongsi lain dah jadi 6 campur dengan lebih daripada 1. Itu pembahagian masuk korban. Pembahagian bila selepas korban. Jadi abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, setakat yang saya belajar, perbezaan antara ibadah korban dengan ibadah akikah. Baik. Akikah juga boleh dibuat pada hari raya korban. Boleh kongsi lembu yang sama, tak ada masalah. Syarat ibadah selesai, korban dan akikah. Pertama, milik haiwan itulah, milik kita lah. Bukan boleh pinjam pun tak boleh. Kalau kita pinjam duit orang masuk korban, makna bukan milik kita. Tak boleh. Kita kena milik. Macam juga zakat milik sempurna. Kita beli ke, kita bela ke, orang bagi ke, boleh. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sembelih. Baik. Untuk akikah, setakat ni dia. Selesai dah ibadah untuk akikah. Kecuali akikah nazar. Ini akikah sunat, korban sunat dulu. Untuk akikah, selepas sembelih tak apa dah. Daging tu suka-sukalah. Nak bagi ke orang ke itu lebih baik. Nak buat makan sendiri pun boleh. Nak buat masak jamuan pun ada sunat dia. Ada sunat masak dan bagi ke orang. Untuk akikah. Ibadah dia selesai. Tapi untuk korban, ibadah belum selesai. Ni abang-abang yang masuk korban, tolong jagalah. Sebab ini yang penting. Ibadah korban selesai setelah yang keempat, iaitu sedekah. Untuk akikah tak sedekah tak apa. Untuk korban, sedekah adalah wajib. Walaupun dalam kitab kata, kitab Sabilal Muhtadin disebut, syarat selesai ibadah, sekurang-kurangnya disedekahkan daging yang mentah lagi basah itu seketui. Sekurang-kurang bagi selesai ibadah. Seketui ni maknanya lebih kurang kita kata seketui lah, sekilo untuk sekali makan satu keluarga. Itu untuk selesai ibadah. Tapi untuk kesempurnaan ibadah korban kita, paling rendah martabat 1/3 sedekah. Ini paling rendah martabat. 1/3 sedekah. 1/3 hadiah. Dan 1/3 sendiri ambil. Ini paling rendah martabat. Yang paling baik pengagihan daging korban selepas sembelih, ini untuk korban sunat. Yang paling baik sedekah semua, sedekah. Baik, ayat sedekah penting. Ayat sedekah ni maksudnya hanya kepada fakir miskin, baru nama sedekah. Yang paling baik selepas sembelih, daging semua bahagian kita tu sedekah kepada fakir miskin. Kecuali sunat makan sedikit oleh tuan dia untuk sekali makan. Sunat pula. Jadi ambil untuk sekali masak makan, hak lain tu semua sedekah.
Itu pembahagian yang paling afdal. Baru betul-betul berkorban. Baik, darjat yang kedua, tengah-tengah, 2/3 sedekah, 1/3 hadiah. Dan sunat makan sedikit macam tadi juga. Tuan korban ambil sekilo je. Lebih pada sekilo tu 2/3 sedekah, 1/3 hadiah. Hadiah ni maksudnya bagi kepada yang bukan fakir miskin, jiran kita yang sama taraf dengan kita, bagi tok imam ke, bagi kat tukang sembelih ke, sebagai hadiah. Haram bagi kat tukang sembelih sebagai upah. Itu haram, tak boleh. Kalau dah buat yang lepas, minta ampun baliklah. Dan yang ketiga, ni dia lah, 1/3 sedekah. Itu pembahagian. Masih afdal, tapi taraf yang paling rendah. Baik, cuba bayangkan satu ekor lembu. Agak-agak satu ekor lembu, purata sajalah, boleh dapat berapa kilo daging. Anggaran saja, mana yang, minta maaf lah, bukan saya nak maksud tukang lembu, mana yang memang mahir bab lembu. 90. Kita ambil kira yang steady, memang nak suruh pilih ibadah pun steady lah. 90 kilo. Kongsi 7 orang, contoh. Bagi 7. Mana? Satu lebih pada 30, 4/7. 11.4 kilo. Lebih kurang lah ni. Kita katalah 11 kilo lah. Senang. 1 bahagian. Betul ke? 12 kali 7, 12 kilo. 13 kali 7, berapa? Ha, 13 kilo. Lebih kurang lah ni, lebih kurang je. 13 kilo untuk bahagian kita. Bukan kita boleh ambil tu. Hak bahagian korban kita 13 kilo. Kalau kita ambil semua makan, berdosalah kita. Langsung tak sedekah. Memang berdosa. Maka 13 kilo ni, kalau ndak yang afdal tadi, semua bagi dekat fakir miskin. Kita makan sedikit. Itu darjat yang paling tinggi, paling afdal. Yang kurang sikit, 2/3 bagi dekat fakir miskin, 1/3 bagi kat jiran ke, adik-beradik ke, kan, dekat ustaz jema'i ke. Itu contohnya. Sekali dah saya sebut tu. Rendah sikit masih boleh afdal juga. 1/3. Kalau 1/3 daripada 13, berapa kilo? Anggaran saja 4 kilo perpuluhan lah, kan. 1/3 tuan sendiri. Makna tuan sendiri hanya boleh ambil 4 kilo saja. Dan 4 kilo sedekah, 4 kilo hadiah. 4 kilo hadiah, 1 kilo daripadanya. Jangan lupa, alamat 102 Lorong 2, Kampung Larut Tim Sambungan. Dah kalau nak hadiah. Baik. Makan 4 kilo yang sedekah ni, abang-abang kak yang dirahmati Allah, kepada yang masuk korban dan kepada yang mengelolakannya. Kalau pihak masjid buat, jatuh kuasa masjid kena ambil faham tu. Selepas sembelih, kena sedekah dulu. Petugas jangan ambil lagi, sebab ibadah belum selesai. Yang wajib sedekah, hadiah tu sampingan je. Tapi ada setengah tempat petugas dah letih, nak balik, bagi hak petugas dulu. Hak sedekah tu ada lagi. Maka takut jadi kesalahan. Sebab itulah kena lantik satu orang bahagian sedekah. Selepas sembelih, bungkui, yang tu kena hantar dulu. Yang 1/3 bahagian. Memadailah yang mewakili satu lembu 7 orang, ambil dulu 1 paket tiap-tiap seorang tu. Mana 7 paket tu kena bagi dulu. Mana selesai dah ibadah 7 orang tu. Katalah nak bagi seorang 1 kilo kepada fakir miskin. Ambil 1 kilo. Ada baki lagi 3 kilo untuk sedekah. Yang tu boleh bagi kemudian. Janji dah bagi dah. Yang kata syarat tadi sekurang-kurang seketul, ya kan. Yang tu buat dulu. Baru boleh bagi hadiah. Baru boleh kalau nak masak pun. Tapi setengah tempat, sana duduk masih lapar, sini dah mula masak dah.
Pasal tulang dah ambil, daging belum timbang lagi. Takut jadi kesalahan. Sebab yang wajib adalah sedekah. Jadi abang-abang yang dirahmati Allah, pastikan yang sedekah itu sampai. Maka maksudnya di sini, bagi setengah tempat yang saya agak bersetuju, dia dah ada dah senarai orang yang patut dibagi. Kita sebut asnaf, tetapi kena ingatlah, asnaf zakat dia 8, tapi asnaf korban hanya 2. Fakir miskin je, itu je 2. Kalau bagi ke anak yatim, kalau dia bukan miskin, maka itu bukan sedekah. Bagi kat rumah tahfiz, kalaulah ahli dia bukan orang miskin, itu bukan sedekah, itu semua hadiah. Jadi yang sedekah ni kena selesai dulu sebenarnya. Yang pentingnya yang sedekah yang selesai dulu. Saya sebut sekali lagi, bahagian yang 7 orang tu ambil dulu seketui 7, yang tu pergi hantar dulu. Mana ibadah dah selesai lah, ada baki lagi baru boleh bagi kemudian. Ini hak tu tak bagi lagi, petugas ambil dulu dah. Kepada abang yang jadi petugas, kena ambil tahu juga ni lah. Tambah kalau tak dapat, sampai tahun depan cerita tu, korban dah nak tolong dekat masjid tu, kita penat-penat setengah kilo pun tak dapat. Rugi yang amat sangat. Orang yang membantu buat ibadah, pahala sama macam orang buat ibadah. Orang tu buat korban, sebab setengah-setengah tuan korban, dia pun tak buat benda tu, dia duduk tengok aja, pakai samping dia elok, minta maaf lah, sampai duduk, dia tengok dari jauh. Orang lain semelih, orang lain lapah, orang lain dah parang, orang lain bungkus, last sekali baru dia pergi. Mana bahagian saya? Dah bukan orang sini lah, ni cerita sebelah Afrika Timur. Dia punya korban, dia yang nak minta ampun dekat Allah, dia yang nak pahala, tapi dia lepas tangan orang lain buat. Kecuali orang perempuan. Jangan pula besok isteri abang masuk, oi, Ustaz Jamil kata kena pergi tolong dulu. Tu dia celapak atas lembu tu. Hak tu tak ada lah. Tapi maksudnya kena pastikanlah. Jadi yang afdal sekali pembahagian daging, sedekah semuanya. Nombor 2/3. Dan yang ketiga 1/3. Itu yang afdal. Yang hanya sebagai sah buat syarat je, sedekah sekilo dekat fakir miskin. Kalau tak sedekah langsung, maka takut jadi dosa balik kepada tuan korban. Ya. Boleh, tak salah. Malah kalau ada 5 ekor lembu, 5 ekor lembu, seorang 7 seekor 7 orang, bermakna untuk kalau 4 kilo seorang, 28 kilo. Lembu pertama 28 kilo bagi dekat jama'i fakir miskin, boleh, tak salah. Itu kilo yang lembu yang kedua 28 kilo bagi dekat Tok Bilal, tapi Tok Bilal bukan miskin, kan contoh saja, boleh. Sebab itu syarat dia, sedekahkan yang mentah lagi basah. Tak boleh, tak termasuk dalam bab sedekah yang sudah masak, tak masuk. Hak masak tu kita bagi hadiah kendian tu cerita lain. Hak syarat dia sedekah yang mentah lagi basah. Sebab yang mentah lagi basah itulah yang kita membantu fakir miskin tadi. Sama ada dia nak makan, sama ada dia nak jual. Dan kalau dia jual, abang-abang yang masuk korban beli balik daripada dia, menolong dia 2 kali, dapat pahala 2 kali. Satu bagi sedekah tu, satu lagi beli balik membantu dia lagi. Tobat. Tambah kalau orang yang dapat daging tu ada lah, kita tengok dia buka meja tepi jalan jual, kita kata lagi ada, apalah orang bagi sedekah dijualnya. Memang dalam kitab kata membolehkan untuk bantu orang miskin. Jadi maksudnya kita selesaikanlah. Ya abang. Ya. Yang milik.
Boleh. Bila beli atas nama bapak dengan nenek, jadi lembu tu jadi milik bapak dengan nenek. Itu yang kata milik itu tadi. Walaupun dia berkongsi, boleh. Tapi kalau nak kongsi dengan korban, boleh satu bahagian, boleh. 6 orang buat korban, 7 orang yang ketujuh buat akikah. Bapak dengan tok kongsi. Boleh sebab dia dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga boleh. Tapi kongsi dengan orang lain pun nak tumpang buat akikah juga. Kita kongsi 2 orang, tak boleh, dah jadi 8. Tak boleh lah. Baiklah, seperti lalu, kepada yang nak buat korban, saya mendoakan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai peringatan, sunat muakkad bukan hanya sekali dalam seumur hidup, bukan hanya 7 kali dalam seumur hidup. Kalau ikut dalam kitab, dia kata dituntut pada tiap-tiap kali datangnya Idul Adha kepada orang-orang yang kaya. Maksud kaya ni orang yang mampu lah. Dituntut. Bukan ada orang pegang 7 kali cukup dah. Dia kata besok ni pada masa naik seekor seorang. Dia kata 7 kali dah buat, cukuplah seekor. Dituntut sebenarnya pada tiap-tiap kali datangnya Idul Adha. Wallahu a'lam. Baik, itu sajalah pada malam ini. Saya berharap apa yang kita kongsikan tadi, pertamanya tentang hukum izhar mutlak, dan yang kedua tadi berkait kepada pertanyaan bab korban, maka mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman, insya-Allah. Mohon ampun maaf kalau ada apa-apa kata-kata saya yang mungkin menyentuh, menyinggung peribadi abang-abang dan akak-akak. Jumpa lagi insya-Allah. Kita sudahi majlis dengan membaca suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terlintah. Korban wajib. Ini yang saya sebut konsideri korban sunat. Korban wajib tak ada pilihan. Wajib sedekah ke semuanya. Tak boleh bagi hadiah pun tak boleh, ambil sendiri makan pun tak boleh. Wajib sedekah semuanya. Daging itu termasuklah akikah wajib. Korban wajib, akikah wajib ni, terutama korban, dia menjadi wajib atas 2 keadaan. Satu nazar, yang satu lagi menentukannya. Menentukannya maksudnya kita sebelum nak hari korban, kita dah tentukan itu lembu aku yang nak buat korban, maka jadi korban wajib. Yang ni yang bahaya. Dia cerita ke orang, lembu tu lah saya buat korban, besok sembelih. Dia anggap korban biasa, besok dia ambil juga untuk makan. Haram. Yang tu kena jaga kalau siapa yang menentukan dan korban wajib. Akikah wajib pun dari hukum asalnya sama. Kalau dia bernazar, dia jadi akikah wajib. Cuma yang ni khilaf, sebab dia bukan korban. Khilaf ni ada perbezaan mengatakan akikah wajib masih diharuskan untuk masak. Itu je. Tapi korban wajib memang kena sedekah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.